semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Najib Razak keluar penjara. Akhirnya Datuk Seri Najib Razak, bekas Perdana Menteri yang menjalankan hukuman di penjara Kajang, telah keluar penjara. Keluar penjara. Bukannya bebas dari penjara, namun kendaraan yang membawa Najib tiba di Istana Kehakiman hari ini. Kendaraan yang dipercayai membawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tiba jam 8.50 pagi di Istana Kehakiman Presin 2 Putrajaya pada hari ini. Difahamkan ketibaan bekas ahli parlimen pekan itu bagi permohonan untuk menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan terdahulu yang mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan ulasan hari ini, saya meminta kerjasama Anda semua untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe channel ini. Bantu saya untuk kembangkan lagi channel ini. Tuan-tuan dan puan semua, sebelum ini juga Najib telah memfailkan petition kepada PBB bahawa terdapat kecacatan di dalam kes beliau. Jadi petition telah difailkan, namun dilihat mungkin PBB tidak menerima petition itu. Dan hari ini Najib yang akan berada di istana kehakiman, difahamkan ketibaan beliau bagi permohonan menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan terdahulu yang telah mengekalkan beliau, mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Sementara itu, sekumpulan penyokong dilihat berada di perkarangan Istana Kehakiman sejak jam 7.40 pagi bagi memberi sokongan terhadap Najib. Bagus juga Najib nih, walaupun beliau berada di penjara, namun penyokongnya masih ramai. Bermakna kepimpinan Najib nih tak boleh nafikan lah, memang beliau mempunyai kepimpinan yang sangat baik. Pihak keselamatan juga terus memperketatkan kawalan di dalam dan luar mahkamah sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi pengaruh Najib ini memang sehingga hari ini walaupun beliau berada di penjara, namun pengaruh beliau masih lagi kuat. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan semua, pada 21 Oktober 2022, Sinar Harian melaporkan Mahkamah Persekutuan menetapkan 19, 20 dan 26 Januari untuk mendengar permohonan Najib. Tuan-tuan dan puan semua, ada satu persoalan. Ada satu komen saya lihat di media sosial. Ada yang berkata, hukuman Muhyiddin mungkin lebih tinggi, lebih teruk daripada Najib sekiranya memang benar Muhyiddin didapati bersalah. Disebabkan dana yang diseleweng adalah berbeza. Mereka kata Muhyiddin yang seleweng berbilion-bilion pasti akan dikenakan hukuman yang lebih teruk dari Najib. Itu pun kalau beliau disabitkan kesalahan. Tapi tuan-tuan dan puan semua, semuanya bergantung kepada perbincangan dan keputusan mahkamah dan undang-undang. Tapi tuan-tuan dan puan semua, saya tidak tahu apakah sekiranya Muhyiddin Yassin benar-benar bersalah. Saya pun tak tahu apa hukuman yang beliau akan terima. Namun hari ini apa yang sah memang Najib sedang menjalani hukuman, dan hari ini beliau telah sampai ke Istana Kehakiman untuk permohonan menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan terdahulu yang mengekalkan sabitan serta hukuman penjara 12 tahun dan denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, selamat pagi semua. Satu ulasan yang menarik saya nak kongsi dengan kamu. Satu ulasan yang panas, bagi saya ini sangat panas. Dari entry terbaru YouTube Raja Petra bin Raja Kamarudin dan dari entry terbaru Twitter RPK bertajuk
betul ke Agong melakukan jenayah dengan memaksa UMNO menyertai kerajaan? Tanda tanya. Sebelum saya meneruskan ulasan kita yang hangat hari ini, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan, Anda semua yang menonton video ini? Adakah kita melihat yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha menggunakan kuasa ataupun titah memaksa UMNO untuk menyertai Pakatan Harapan dan membentuk kerajaan perpaduan? Oke, soalannya saya ulang. Adakah yang di Pertuan Agong menggunakan kuasa, yaitu bertitah untuk UMNO menyertai PH membentuk kerajaan? Anda boleh komen di bawah jawaban Anda. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak setuju dengan kenyataan Agong memaksa. Itu saya tak setuju. Tapi kalau Agong bertitah dan mencadangkan, itu saya sangat setuju. Untuk pengetahuan, sebelum ini juga Muhyiddin Yassin yang sebagai pengurusi Perikatan Nasional, Agong yang di Pertuan Agong telah memberikan cadangan kepada Perikatan Nasional untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan, disebabkan kedudukan keputusan pilihan raya umum yang ke-15 dilihat tidak ada yang dapat majority dan perlu ada gabungan. Namun Muhyiddin Yassin membawa Perikatan Nasional, dan memang Perikatan Nasional sejak dahulu lagi tidak mahu bergabung dengan Pakatan Harapan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dengan kenyataan RPK bahwa betul ke Agong melakukan jenayah dengan memaksa UMNO sertai kerajaan, saya tidak setuju disebabkan ini bukan paksaan. Seperti yang dikatakan Zaid Hamidi, ini adalah kerajaan perpaduan. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada UMNO BN yang menyokong Pakatan Harapan, yang menyokong pembentukan kerajaan disebabkan parlemen tergantung. Untuk menyelesaikan gemelut sudah pasti perlu ada kerajaan, dan pada akhirnya Barisan Nasional telah menyertai Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Warisan, GRS, GPS dan beberapa partai yang lain telah memilih untuk bersama-sama dengan PH untuk membentuk sebuah kerajaan, yaitu kerajaan perpaduan hari ini. Jadi saya rasa titah yang di Pertuan Agong ini sangat besar kuasanya. Sudah dibentuk kerajaan perpaduan, kenapa nak kata Agong memaksa? Saya tidak setuju, tuan-tuan dan puan semua. Apa komen Anda? Adakah Anda setuju bahwa yang di Pertuan Agong menyertai, yang di Pertuan Agong melakukan jenayah dengan memaksa UMNO menyertai kerajaan? Itu saya tidak setuju. Disebabkan Zaid Hamidi yang telah membawa UMNO, Barisan Nasional, menyertai Pakatan Harapan, dan pada akhirnya kita lihat mereka semakin utuh, semakin teguh, dan semakin bekerja sama dengan baik. Bahkan menteri-menteri, timbalan menteri, dan timbalan Perdana Menteri yang sudah dibentuk di dalam kabinet kerajaan perpaduan pun sudah, bagi saya, semua menteri, semua yang sudah dilantik memang terbaik. Lagipun ini adalah untuk menyelesaikan kemelut politik. Dan kenapa RPK membuat kenyataan begini? Saya tidak menyalahkan RPK, saya juga tidak menyokong RPK. Saya tidak menyokong mana-mana, namun saya sebagai pemerhati politik, saya tidak setuju jika yang di Pertuan Agong dilibatkan dengan kenyataan jenayah. Sebab kita tahu mereka sudah bermusyawarah dengan raja-raja, dan inilah keputusan yang sudah diambil. Bahkan sudah dibentuk, Perdana Menteri sudah ada, timbalan Perdana Menteri sudah ada, menteri-menteri sudah ada, timbalan menteri pun sudah ada. Bahkan perlahan-lahan semua semakin pulih bagi saya, tuan-tuan dan bapak semua.